Anak Cina kelahiran Pulau Pinang berusia 45 tahun ini mendapat pendidikan awal di sebuah sekolah mubalik Kristian St. Xavier's Institution di Pulau Mutiara itu. Tahun 1986, Muhammad Azran masih ingat peristiwa dia mengikuti rakan-rakannya secara bersembunyi untuk mengikuti kelas agama di sudut kelas sekolah mereka. Cuma ada kelas agama yang kecil di sudut sekolah tu yang mana saya belajar agama secara bersembunyi, dan akhirnya saya buat keputusan untuk memeluk Islam di situ. Cerita Muhammad Azran lagi, ibu bapanya yang menganuti agama Buddha pada mulanya tidak dapat menerima minat anak kelima mereka untuk mendekati Islam. Walaupun baru berusia 15 tahun, Azran mengambil keputusan untuk menjadi Muslim tanpa pengetahuan keluarganya. Mak saya lebih mengikuti ajaran Buddha dan bapa saya lebih pada perniagaannya. Dia walaupun secara rasmi dia seorang Buddha, tapi dia tidaklah religious sangat. Jadi cuma bila dia dapat tahu tu yang saya hasrat nak memeluk Islam, iaitu ketika dia pergi ke sekolah dan mendapati borang yang saya nak untuk SPM kan, ketika tu ada mata pelajaran tambahan. Jadi dia pergi tanya guru dan dapat tahu bahawa mata pelajaran itu adalah pengetahuan agama Islam untuk SPM. Jadi sejak tu dia tahu, dan dia mungkin dia panik ketika itu, dan dia cuba mana ibu bapa yang ketika keadaan tu anaknya ingin keluar dari agama dia, mesti dia akan panik. Suasana di rumah yang semakin meruncing menyebabkan dia lari dan tinggal bersama bapa angkatnya. Dan bagi memberi lebih pendedahan kepada Muhammad Azran, bapa angkatnya Idris Abdul Rahman atau lebih dikenali sebagai Pak Leh menghantarnya ke sebuah sekolah pondok. Ketika di pondok lah, orang datang memberitahu yang bapa saya dalam keadaan nazak di hospital. Jadi saya pergi ke hospital, bertemu dengan dia, dan dia beritahu saya agar tidak salah faham pada dia, kan, sebab dia tidak melarang saya memeluk Islam. Dia takut saya meninggalkan adat resam tradisi Cina dan menjadi seorang Melayu. Pesanan mendiang bapa supaya tidak meninggalkan adat Cina yang tidak bertentangan dengan akidah Islam dihormatinya sehingga kini. Dalam pada itu, Muhammad Azran sedar menjadi seorang Muslim bukan sekadar nama sahaja. Dia menjadikan perkongsian pengalaman dengan saudara baharu sebagai misi hidupnya. Berdakwah, katanya, merupakan sumbangannya untuk menyebarkan syiar Islam kepada semua yang baru mengenali agama itu. Dakwah pada orang non-Muslim serta memberi sokongan pada yang telah memeluk Islam, serta membantu mengekalkan syahadah mereka. Allah labu hawai kati hiati cingke pingan contoh Muslim pingan. Ketika ini, harapannya adalah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada ibunya yang masih hidup untuk menerima Islam. Dia menjadikan cara Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam sebagai contoh terbaik dalam mendekati mereka yang belum menerima hidayah. Apabila kita menghadapi sesuatu yang kita buntu ni kan, kita balik pada Al-Quran dan hadis kan. Jadi kita cuba kaji macam mana, bagaimana Rasulullah SAW menangani sesuatu masalah tersebut kan. Adakah Rasulullah menangani dengan cara keganasan? Harapannya adalah agar mereka yang terlebih dahulu mengenali Islam sebelumnya dapat menerima setiap perkongsian ilmu yang cuba disampaikan olehnya.
Hidayah itu milik Allah, namun menjadi tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk menonjolkan kepribadian yang baik seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW sejak dahulu lagi. Seperti tanggal 1 Muharram menjadi aras untuk kita sebagai umat Islam melakukan kebaikan dan berhijrah ke arah yang lebih baik dan menjadi hamba Allah dan umat Rasulullah yang soleh dan solehah. Laporan Mariam Ulfa Zulkifli, Berita Al-Hijrah.